Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Punca berebut telur di Terengganu. Sementara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sedang berebut kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen di Terengganu, rakyatnya pula sedang berebut telur. Bukan telur penyu yang sememangnya tidak dibenarkan untuk dikomersialkan, tetapi telur ayam biasa sahaja. Menurut laporan media, pembelian panik oleh pengguna merupakan antara punca utama masalah kekurangan bekalan telur ayam pada peringkat peruncitan di negeri tersebut. Difahamkan kejadian berlaku susulan masyarakat terpengaruh dengan laporan melalui media sosial bahawa Terengganu akan berdepan krisis bekalan telur. Berita Harian pagi tadi melaporkan pengurus syarikat pemborong telur, Jason Tan sebagai berkata, pihaknya mengedarkan 12,000 papan mengandungi 360,000 biji telur ayam berbagai saiz kepada peruncit setiap minggu. Katanya pengedaran telur pada peringkat peruncitan termasuk ke pasar raya tidak dilakukan secara sekaligus. Sebaliknya dihantar secara berperingkat setiap hari bagi mengelakkan masalah ketiadaan telur. Kita memutuskan untuk tidak menghantar bekalan telur sekaligus. Sebaliknya dibahagikan mengikut pesanan dengan penghantaran dilakukan setiap hari. Kami memesan telur ayam daripada beberapa syarikat pengeluar utama membabitkan sebanyak 15,000 papan mengandungi 450,000 biji seminggu. Namun syarikat pengeluar hanya menghantar 12,000 papan mengandungi 360,000 biji telur seminggu. Jelasnya, beliau mengakui bekalan telur ayam terjejas berikutan pengeluar memotong bilangan tempahan diterima. Kerana itu pihaknya juga terpaksa memotong bilangan tempahan oleh pengusaha pasar raya dan pada peringkat peruncitan. Jika dinilai dengan jumlah penghantaran setiap minggu, tiada masalah bekalan telur pada peringkat peruncitan. Namun pembelian panik oleh masyarakat adalah punca utama bekalan telur terjejas dan tidak mencukupi, tegasnya. Sebenarnya masalah kekurangan bekalan telur ayam bukan hanya dialami di negeri penyu bertelur itu, tetapi di seluruh negara. Masalah kekurangan bekalan telur ayam di pasaran dijangka berlarutan sehingga Ramadan yang didakwa berpunca akibat kenaikan kos pengeluaran penternak, kata Gabungan Persatuan Peladang Ternakan Malaysia FLFAM, lapor Free Malaysia Today. Menurut laporan, Timbalan Pengerusi FLFAM Lee Yun Yao berkata, penternak dan pengeluar mungkin memilih mengurangkan pengeluaran bagi menampung kos pengeluaran masing-masing sekaligus menyebabkan bekalan akan terganggu. Ujarnya, FLFAM berharap kerajaan memberi subsidi dedak kepada penternak dan pengeluar bagi mengatasi peningkatan kos makanan ayam itu. Beliau menjelaskan, secara purata kos pengeluaran untuk sebiji telur ayam pada masa ini antara 36 sen sehingga 40 sen sebiji. Setiap hari kita memerlukan antara 30 juta hingga 31 juta telur untuk dipasarkan di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Mungkin kira-kira 10%, 2 hingga 3 juta sehari akan berlaku kekurangan pada Ramadan jika keadaan ini berterusan, bergantung kepada ladang yang mampu keluarkan. Katanya menurut laporan Berita Harian. Menurut beliau, subsidi yang diharapkan daripada kerajaan di saat ini bukan berdasarkan keuntungan. Sebaliknya, bagi meneruskan kelangsungan pengeluaran telur dan ayam daging di pasaran. Saya harap dapat dipercepatkan subsidi agar kita boleh survive. Sekarang bukan untuk untung, tetapi penternak dan pengeluar hanya minta untuk hidup waktu ini. Selain itu, kita minta kerajaan boleh berikan harga jualan kepada kita antara 40 hingga 42 sen sebiji kerana dari tahun lalu kita rugi antara 10 hingga 12 sen untuk sebiji telur, katanya. Bagaimanapun, Yun Yao berkata, walaupun perjumpaan sudah diadakan bersama wakil kerajaan yang bersetuju untuk memberi subsidi, belum ada maklumat mengenainya sama ada dari Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI mahupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Saya rasa ramai penternak tidak akan tahan lagi dan mereka akan kurangkan pengeluaran bagi mengurangkan kerugian, katanya.
Telur merupakan bahan makanan yang wajib ada hampir di setiap rumah di negara ini disebabkan harganya yang murah. Tetapi itu semua sudah jadi sejarah. Pada tahun 2019, harga telur ayam grade A ialah 40 sen sebiji. Kini ia meningkat kepada 47 sen. Bagi grade B pula, 39 sen pada 2019, kini 45 sen sebiji. Nampak tak? Tahun 2019 ialah ketika Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir negara ini. Kata ahli Parlimen Sembrong yang sedang berhadapan dengan persoalan bila kapal tempur pesisir LCS akan muncul, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Majlis Tindakan Ekonomi yang ditubuhkan Pakatan Harapan pada 11 Februari 2019 gagal mencapai matlamatnya untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi negara. Kelakar. Harga telur ayam pun Kerajaan Barisan Nasional gagal untuk mengawalnya. Ini kan pula untuk merancangkan ekonomi negara. Jom Channel hanya mengambil satu contoh sahaja, iaitu telur ayam. Jom Channel percaya, rakyat ada banyak contoh lain untuk dibuat perbandingan tentang harga bahan makanan semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan dengan Pemerintahan Perikatan Nasional serta Barisan Nasional. Kerajaan Tebuk Atap 1.0 gagal. Kerajaan 2.0 juga gagal. Mereka gagal dalam hal yang secara langsung menjejaskan kebajikan rakyat.